Okay, hai korang. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, untuk video kali ni, aku nak sharekan dengan korang kisah tentang ikan puyuh. So, dikatakan ikan puyuh ni, dia dapat menjadi pendinding untuk menghalau hantu. Sebab tu lah kalau korang perasan, rumah-rumah kampung ataupun kedai-kedai dekat kampung, mereka akan letak ikan puyuh ni di dalam balang ke, ataupun baldi ke, tempayan ke, diorang akan letak dalam tu. Dan mereka membela ikan puyuh tu. Sesiapa yang tak pernah tengok ikan puyuh tu, nanti aku akan letak gambar bagi korang tengok. Tapi kalau korang perasan, ikan puyuh ni tak adalah menarik mana macam ikan kelisa, ikan arowana dan ikan-ikan hiasan yang lain. Tetapi kenapa orang kampung diorang suka beli ikan puyuh ni? Kerana mereka percaya bahawa ikan puyuh ni dia dapat menghalau makhluk halus. Okey, selepas aku kaji kenapa ikan puyuh ni boleh menghalau makhluk halus dekat Encik Google. So selepas cari aku simpulkan ada 4 teori kenapa orang kata ikan puyuh ni super power. Teori yang pertama adalah ikan puyuh ni dikatakan dia tak pernah tidur semasa hayatnya. Dia ke sana, dia ke sini, dia ke sana, dia ke sini selama 24 jam. Dia tak berhenti bergerak dan mata dia ni tak pernah berkelip. Tetapi untuk pengetahuan korang semua, kebanyakan ikan, terutamanya ikan sungai, diorang memang tak ada kelopak mata. Namun ikan sungai ni dia dapat tidur, cuma dia berbeza dengan cara manusia tidur sebab dia menantang kan. Jadi apabila ikan puyuh ni dia tidak tidur, apa yang jadi? Okey, mengikut teori santau, sesuatu santau tu boleh terbatal sekiranya di dalam rumah tersebut masih ada makhluk yang masih belum tidur ataupun masih bergerak di dalam satu-satu rumah. Jadi apabila ada orang jahat menghantar santau ke satu-satu rumah, ada ikan puyuh yang masih bergerak ke sana ke sini, jadi apa yang berlaku? Santau tu terbatal lah. Jadi itu adalah teori yang pertama. Teori yang kedua pula, korang kena tengok keadaan fizikal, keadaan ikan puyuh tu macam mana. Okey, yang pertama korang kena tengok warna sisik ikan puyuh tu. Warna sisik ikan puyuh tu seolah-olah macam silver, macam cermin dan boleh memantul seperti cermin. Jadi dikatakan sekiranya ada orang hantar santau, ada orang hantar sihir, jadi dikatakan badan ikan puyuh ni ataupun sisik dia akan reflect, iaitu dia memantulkan. Jadi sihir ataupun santau tersebut tak adalah sampai masuk ke dalam rumah ataupun kena kepada orang di dalam rumah tersebut. Okey, yang kedua pula adalah sifat fizikal ikan puyuh ni kita dapat tengok melalui dia punya duri tu. Di bahagian atasnya dan di bahagian bawahnya mempunyai duri yang tersangat tajam, dan kalau kita nak pegang ikan puyuh tu pun kita akan rasa macam sakit sebab duri dia tu kan. Jadi disebabkan duri yang tajam, dia dapat melemahkan makhluk-makhluk halus yang ingin masuk ke dalam sesuatu rumah. Itu adalah teori yang kedua. Teori yang ketiga pula adalah dikatakan ikan puyuh ni dia tersangat lasak. Ikan yang cukup tahan sebab ikan puyuh ni dia mampu berada di atas darat tanpa air melebihi 24 jam dan dia still masih boleh bergerak lagi menggunakan sirip atas dengan sirip bawah dia, iaitu dia godek-godek lah nak cari tempat ada air. Disebabkan itulah orang dulu-dulu diorang jumpa ikan puyuh ni dekat atas darat, dekat tepi-tepi semak, atas pokok dan sebagainya. Dan disebabkan dia tahan lasak, dia menjadi alat mainan yang sangat digemari oleh toyol dan juga bunian. Dan teori yang keempat pula adalah teori yang terakhir, iaitu kita boleh simpulkan teori pedukunan. Kebanyakan ikan puyuh dijadikan medium untuk dihantar santau. Jadi apabila ada seseorang yang jahat menghantar santau ke sesuatu rumah, yang akan menerima kesan dahulu adalah ikan puyuh tu. Jadi orang di dalam rumah tu ataupun orang di dalam kedai tu selamatlah. Dan aku percaya disebabkan teori-teori itulah orang-orang kampung diorang memilih untuk membela ikan puyuh dan menjadi ikan peliharaan ataupun ikan hiasan, terutamanya di kawasan kampung. Okay, itu je. Bye. Assalamualaikum.